Okey. Okey, so kita lihat firma. Okey, firma boleh mempengaruhi jumlah hasil. Okey, firma boleh mempengaruhi jumlah hasil. Maknanya jumlah income dia boleh pengaruhi dengan mengubah harga berdasarkan keadaan keanjalan sesuatu barangan yang ditawarkan. Sebab itu penting untuk tahu keanjalan barang tersebut. Sebab bila dah tahu, barulah kita boleh ubah. Okey, mengikut kehendak yang kita mahukan, mengikut kehendak firma. Okey. Jadi kita tahu bahawa jumlah hasil adalah kuantiti darab harga. Okey. Contohnya macam kalau katakan jumlah pendapatan ataupun kita jual nasi lemak. Okey, jumlah hasil nasi lemak ialah nasi lemak berapa kuantiti? Contohnya 100 bungkus nasi lemak dengan harga RM2. Kan? Jadi 200 unit darabkan dengan harga RM2, kita akan dapat 100 unit darabkan dengan 2 ringgit, so kita akan dapat RM200. So itu adalah hasilnya. Jadi kena ingat bahawa jumlah hasil adalah berbeza dengan jumlah untung. Ya. Untung dengan jumlah hasil berbeza. Kerana ia belum mengambil kira kos pengeluaran yang terlibat. Maknanya dengan harga RM2 itu, itu harga jualan. Dan dalam harga RM2 itu ada kemungkinan yang besar kat situ ada kos pengeluaran yang mungkin sebanyak RM1 ataupun RM1.50. Jadi kalau kita dah tolakkan dengan kos, baru dah dapat untung. Ya. Jadi kalau kita darabkan terus kuantiti dengan harga, kita akan dapat jumlah hasil. Maka untuk menambahkan jumlah hasil ini, firma boleh ada dua. Iaitu pertama, menjual lebih banyak kuantiti barang itu. Maknanya lagi banyak kuantiti yang dijual, lebih banyaklah hasil. Kan? Instead of daripada kita jual 100 bungkus nasi lemak, kita boleh naikkan kepada 200 bungkus nasi lemak. Supaya 200 darabkan dengan RM2, kita akan dapat RM400 jumlah hasil. Jadi, so untuk menambahkan jumlah hasil, satu cara ialah menjual lebih banyak kuantiti barang. Ataupun yang kedua, kita boleh menaikkan harga barang itu. Boleh menaikkan harga barang. Tetapi untuk menaikkan harga barang bergantung kepada jenis keanjalan harga permintaan barang tersebut. Sebab itu penting untuk kita tahu keanjalan keanjalan harga barang tersebut. Sebagai contoh kalau kita lihat seperti ini, huraian keluk kalau kita lihat di sini pada bahagian keluk permintaan yang anjal. Ini adalah harga, ini adalah jumlah hasil. Ini adalah jumlah hasil. So bila harga daripada RM4, RM4, so kuantiti dia adalah 50. Tetapi apabila harga dinaikkan kepada RM8, maka dia punya kita kata kuantiti mungkin yang sama tetapi keuntungan lebih bertambah, ataupun juga keuntungan dia dengan kuantiti juga bertambah, maka keuntungannya juga akan bertambah. Ini hanyalah graf. Kalau kita lihat pada bahagian keluk permintaan yang anjal, penurunan harga. Kalau keluk permintaan anjal, penurunan harga oleh firma akan menyebabkan peningkatan dalam kuantiti. Dan menyebabkan peningkatan dalam jumlah hasil. Dan sebaliknya, pada keluk yang tidak anjal, penurunan harga oleh firma akan mengurangkan kuantiti permintaan dan menurunkan jumlah hasil. Ini adalah dua keadaan yang sangat berbeza. Di mana kalau kita katakan keluk permintaan tu, kalau barang tu anjal, maka disarankan untuk turun harga. Penurunan harga oleh firma akan menyebabkan peningkatan dalam kuantiti dan menyebabkan peningkatan dalam jumlah hasil. Tapi sebaliknya, kalau keluk yang tidak anjal, kalau kita gunakan penurunan harga juga,
maka dia akan kurangkan kuantiti permintaan dan menurunkan jumlah hasil. Jadi sebab itu kita kena tahu adakah barang itu anjal atau tidak. Tapi jangan risaulah. Okay, kebiasaannya yang ini memang tak masuk pun dalam exam. Okay, kebiasaannya yang keluk ni, okay, biasanya tidak masuk dalam exam lah. Ini hanya sekadar pemahaman. Okay, pemahaman. So jangan risau. Okay, kebiasaannya kalau keluk itu dia akan minta untuk keluk, okay, keluk permintaan, keluk penawaran, keluk pasaran. Okay, keluk keanjalan tak ada. Biasanya keanjalan dia minta pengiraan. Okay, pengiraan keanjalan. Ya, baik. Itu dari sudut firma. Okay, firma. Okay, take note bahawa yang ini yang paling penting ya. Yang ini yang paling penting, iaitu kalau keluk tu permintaan, kalau katakan barang itu anjal, maka penurunan harga akan menyebabkan peningkatan dalam jumlah hasil. Tapi kalau keluk ataupun barang yang tidak anjal, bukan penurunan harga, tapi kalau keluk ataupun barang yang tidak anjal, sebaik-baiknya firma perlu naikkan harga. Untuk menaikkan jumlah hasil. Itu je. Maknanya kalau anjal, turunkan harga. Kalau tak anjal, naikkan harga. Itu je. Senang nak faham. Itu tindakan yang perlu dilakukan oleh firma untuk meningkatkan jumlah hasil. Baik. Kalau kita lihat kerajaan pula, tapi itu dari sudut firma. Kalau kerajaan pula, konsep keanjalan harga permintaan, iaitu permintaan dan keanjalan harga penawaran, penting dalam menjalankan polisi sama ada untuk beri cukai, kenakan cukai ataupun beri subsidi. Jadi, beban cukai yang perlu ditanggung oleh pembeli dan pengeluar atau jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pembeli dan pengeluar akan bergantung kepada keanjalan permintaan dan keanjalan harga penawaran. Jadi kerajaan boleh choose, kerajaan boleh pilih sama ada nak kenakan cukai ke ataupun nak berikan subsidi. Dan ini penting especially mungkin pada minggu hadapan. Pada minggu hadapan, paling penting minggu hadapan, minggu hadapan ke atau minggu satu, negara kita akan Perdana Menteri kita akan membentangkan belanjawan. Belanjawan negara untuk tahun 2023. Jadi dalam belanjawan itu pastinya dia akan maklumkan tentang apa? Tentang cukai dan juga tentang subsidi-subsidi. Jadi kita boleh lihat kita boleh lihat apakah cukai yang dikenakan lagi oleh kerajaan, sama ada cukai itu ada yang naik, ada yang turun, ataupun mungkin ada subsidi untuk barangan-barangan tertentu yang kerajaan berikan. Jadi kita akan lihat bahawa dengan itu kita boleh lihat sama ada ekonomi negara kita ini dalam keadaan kemelesetan ataupun dalam keadaan inflasi. Tapi sebenarnya menurut kajian yang terbaru dikatakan bahawa negara kita ini dan kebanyakan negara dunia sedang menghadapi satu perkataan yang dipanggil stagflasi. Stagflasi. S-T-A-G-F-L-A-S-I, stagflasi. Apa itu stagflasi? Iaitu inflasi yang stagnan. Inflasi yang maintain tetapi dia berterusan. Maksudnya kalau macam kita sekarang ni, dianggarkan bahawa kita sedang menghadapi inflasi iaitu sebanyak 7.7%. 7.7%. Terutama sekali inflasi, kenaikan harga barang bagi barang-barang makanan, barang-barangan asas, dan juga banyak barangan lain. Jadi inflasi stagnan itu bermaksud dia akan terusan. Mungkin 7.7% itu bukan akan berterusan untuk tahun ni, mungkin tahun depan, mungkin tahun lagi satu. So dia stagflasi. Dia stagnan dan berterusan. Jadi so kita akan tengok apakah tindakan kerajaan untuk menangani stagflasi inilah. Baik. So kalau kita lihat percukaian. Baik.
bagaimana percukaian mempengaruhi terhadap kerajaan, iaitu pengenaan cukai tak langsung oleh kerajaan kepada pengeluar akan menambahkan kos pengeluar itu. Maka jumlah penawaran akan turun pada setiap tingkat harga barang. Ya. Jadi jumlah penawaran maknanya jumlah yang disupply oleh firma akan turun pada setiap tingkat harga. Maka pengurangan penawaran ini ditunjukkan oleh peralihan keluk penawaran ke sebelah kiri. Macam mana tu cikgu? Dia macam ni. Okey. So pada asalnya, okey, ni permintaan anjal, okey, dan kesan cukai. So kita tengok beban cukai yang ditanggung oleh pengguna. Okey, kita mulakan dengan beban cukai ke? Okey, beban cukai yang ditanggung oleh pengguna P1. Okey, ini nak baca ni kena hati-hati ya. Kita risau P1 dengan P0, kemudian E1 dengan A. Bermakna kalau kita lihat inilah dia kawasan P1, P0, okey, E1 dan A di bawah tu. Ini adalah kawasan beban cukai yang ditanggung oleh pengguna. Okey. Manakala beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar yang ini. Ini beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar, okey, iaitu CP0 kemudian AB. Yang ini. Ini adalah beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Jadi kalau kita lihat beban cukai pengeluar lebih besar daripada beban cukai pembeli. Kenapa jadi macam tu? Okey, kita tengok balik kenapa jadi macam tu. Dia sebenarnya pada asalnya, okey, sebelum dikenakan cukai, inilah dia garisannya. Okey, ini garisan S, okey, supply, dan juga ini garisan demand. Ya, demand. Okey, itu yang asal dan ini adalah equilibrium yang asal. Ya, ini adalah titik keseimbangan yang asal, E0. Tetapi apabila kerajaan kenakan cukai, bila kenakan cukai, maka okey, keluk itu beralih ke kiri. Ingat, cukai akan menambahkan kos. Ya, kerajaan kenakan cukai, maknanya kerajaan suruh firma bayar cukai tambahan. Maka kos akan bertambah. Bila kos pengeluaran tu bertambah, maka kuantiti akan beralih. Kuantiti terpaksa dikurangkan. Nampak tak sini? Q0 ke Q1. So di situ dia beralih ke kiri. Maka bila kuantiti beralih ke kiri, maka titik keseimbangan tu, okey, E0 akan beralih ke E1. Ya, titik yang baru. Maka bila titik yang baru terbentuk kat sini, maka dia beralih ke kiri, maka kita tahu bahawa keluk penawaran S tu akan beralih ke kiri. So jadilah, okey, iaitu keluk penawaran yang baru S1 dalam keadaan permintaan masih lagi tidak berubah. Ya, demand tu masih lagi garis yang sama. Ya, S saja yang beralih. Maka bagaimana untuk kita mengetahui beban cukai yang ditanggung oleh pengguna dan beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar, cikgu? Baik. Sebenarnya kita akan lihat, okey, beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar ialah apabila Q1 punya garisan ni, yang E1 ni. Okey, Q1 ini nampak tak dia bersilang dengan garisan asal. Garisan penawaran asal. Yang ini. Dia dekat sini. So daripada sini, okey, itu adalah beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Sampai mana, cikgu? Sampailah ke titik keseimbangan di sini. Titik keseimbangan yang asal. Jadi, kawasan ini akan menjadi kawasan
kawasan cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Kemudian yang di atas tu, okey, apabila berlaku peningkatan harga, sudah tentu bila beralih tu, kuantiti beralih, harga pun naik. So, bila harga naik, okey, daripada P0 ke P1 di sini, maka daripada E0 ke E1, okey, perbezaan itulah, okey, E0 ke E1 ni, perbezaan itulah yang dikatakan sebagai cukai yang ditanggung oleh pengguna. Maksudnya di sini adalah kalau kita lihat bahawa cukai yang ditanggung oleh pengeluar lebih besar daripada cukai yang ditanggung oleh pengguna. Maka inilah kesan cukai. Inilah kesan cukai. Apabila cukai dikenakan, keluk akan beralih ke kiri. Keluk akan beralih ke kiri sebab apa? Sebab kos pengeluaran telah bertambah. Baik. Kalau setakat kita tengok yang kat sini, mungkin kita kata macam, cikgu, macam susah je nak faham. Faham tak? Pening. Pening kan? Pening. Ya, betul. Memang akan memeningkan. Tapi mungkin kita boleh buat satu contoh lah. Kita buat satu contoh. Contoh kita boleh buat dalam bentuk barangan lah. Kita buat dalam bentuk barangan. Baru kita nak nampak. Baik. Contoh lah. Kita buat contoh. Contohnya, kalau kita lihat, kita ambil satu harga barang. Barang apa katakanlah kita ambil minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit dia tak boleh sebab dia barang tidak anjal. Dia harga macam mana pun dia tetap orang beli. Kita ambil lah katakan sebagai kita ambil lah laptop. Harga laptop. Baik. Laptop, kita ambil contoh laptop. Laptop pada harga RM2,000. RM2,000 dan permintaan dia pada waktu ini adalah, so kalau kita lihat kuantiti, kuantiti permintaan dia adalah 100 unit. 100 unit. Manakala kuantiti penawaran pun sama. Iaitu sebanyak 100 unit juga. Maknanya firma juga keluarkan sebanyak 100 unit pada harga RM2,000. 100 unit. Baik. Kemudian katakanlah kerajaan kenakan cukai. Kenakan cukai. So cukai, katakanlah cukai meningkat. Cukai kepada 20%. 20% banyaklah. Cukai 10% ke atas laptop. Maka kalau cukai ke atas laptop ini dikenakan, maka cukai 10% ini adakah akan dibayar oleh firma? Ya. Tetapi 10% berapa? RM200 kan? RM200, betul? Cukai itu adalah RM200. Cukai 10% RM200. Maka jumlah harga, baik, jumlah harganya akan menjadi harga yang baru. Iaitu berapa? Iaitu RM2,000. Ya, RM2,200. Betul? RM2,200. Tetapi kalau laptop tu nak jual dengan harga RM2,200, maka kuantiti permintaan akan berkurangan. Ya, sebab harga makin mahal. Harga makin mahal. Jadi mungkin permintaan akan menjadi 80 unit. Ya, 80 unit. Dan oleh kerana kos yang telah bertambah itu, harga yang bertambah, jadi firma juga tak berani untuk menambahkan
menambahkan kuantiti. Jadi firma akan kurangkan kepada 80 unit juga. Kepada 80 unit juga. So dia akan ikut. Ini sebagai contoh, ini sebagai contoh. Tetapi kalau kita lihat di sini, adakah untuk memastikan kalau macam ni 80 unit 80 unit, sebenarnya jumlah hasil akan berkurangan, betul? Baik, contohnya kalau kita calculate RM 2200 darabkan dengan 80 unit. 80 unit. Mana pula kata tadi? RM patutlah tukar color. Baik. Kalau kita lihat RM 2200. So darabkan dengan 80 unit. So apa yang kita dapat? Iaitu dapat lebih kurang dapat berapa 2280 unit. Sekejap. Terima kasih banyak Zarif. RM 17,600. 600 ringgit. Itulah jumlah hasil. Itulah jumlah hasil. 30. 30. Alamak. Kau ni kan. Baik. Baik. RM 2200 darabkan dengan 80 unit. So akan dapat RM 176,000. So itu yang kita dapat daripada hasil tu. Baik, sebelum itu berapa? Kalau kita lihat harga laptop sebelum cukai, sebelum cukai ialah RM 2000 darabkan dengan 100 unit. So akan dapat berapa? Dapat RM 200,000. Betul? 200,000 ringgit. Jadi di sini bermakna apa? Bermakna dengan cukai, dengan keadaan kenaikan cukai, maka keuntungan ataupun hasil. Ini jumlah hasil Yang kat sini jumlah hasil. So jumlah hasil akan berkurangan. Nampak tak? Daripada 200,000 turun menjadi 176,000. So jumlah hasil berkurangan. Kenapa hasil berkurangan? Kerana pengenaan cukai 10%. Jadi apa yang akan berlaku kebiasaannya iaitu harga ni, cukai ini firma biasanya tak letakkan 100% kepada cukai ini kepada pengguna. Tidak. Sebab apa? Sebab dia cuba untuk mengekalkan unit yang sebelum ini. Jadi apa yang dia buat kebiasaannya daripada jumlah harga 2,200 itu, RM200 ni, cukai RM200 ni, kebiasaannya apa yang dibuat ialah RM150 ini firma yang akan bayar. Dan RM50 lagi adalah pembeli yang bayar. Nampak tak? Jadi RM150 ni akan dimasukkan dalam harga, dan RM50 ni juga akan dimasukkan dalam harga. Maka apa yang harga baru sebenarnya adalah harga jualan yang dibuat oleh firma kebiasaannya adalah RM 2,050. Faham tak? Faham tak kenapa dia RM2,050? Sebab 150 sepatutnya 200 kan? 150 tu tak apalah firma bayarkan. Masukkan dalam harga tu. Firma bayarkan. So pengguna hanya bayar tambahan RM50 je lagi. Jadi dengan harga penambahan RM2,050 ini, dapat tak? Dengan RM50, adakah kamu rasa permintaan masih boleh untuk mendapat 100 unit?
Boleh tak okay, setakat tambah RM50 lah. Okay. Ada efek banyak tak? Cikgu tanya kamu. Ada? Ada efek banyak? Tapi daripada 100 unit turun 80 unit ke? Tak kan? Okay. Biasanya dia akan jadi berapa? Kamu rasa? Mungkin 95 unit lah kot permintaan. Betul tak? Daripada 100, kita letakkan, okay, mungkin 95 unit lah. Okay, 95 unit. Okay, begitu juga okay, penawaran akan buat sebanyak 95 unit untuk mengejar keseimbangan tu. Okay, baik. Jadi bayangkanlah kalau katakan harga jualan RM, okay, 2050, okay, darabkan dengan 95 unit. Okay, so berapakah harganya? Zarif, tolong kira Zarif. RM2,050. Okay, 1845. RM ya. RM 184, okay, 500. Okay. Jadi okay, kalau kita lihat, okay, mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Adakah yang ini dengan pengenaan harga 2,200 kita akan dapat banyak ni, ataupun kita kenakan kurangkan harga tu, okey, kurangkan harga tu dengan kita okey, ya ni, tetapi kita dapat hasil banyak ni. Mana yang lebih baik? Aina, mana lebih baik Aina? Mana lebih baik? Okey. Baik, yang lebih baik sebenarnya adalah iaitu yang ini. Yang ini lebih baik sebab mana cikgu dapat satu? Okey, baik. Bagus soalan tu. Okey, so Zarif tanya mana dapat 150 dengan 50 tu? Baik. 150 dengan 50 ni adalah datang daripada RM200 tadi. Cukai. Okey, kan cukai 10%. Kan? Kan sini cukai sebanyak 10%. Betul? So kalau cukai 10%, kalau harga laptop RM2,000, maka cukai 10% ialah RM200. Betul? Jadi, instead of daripada 200 tu letakkan seluruhnya pada harga, dan RM200 tu dibayar oleh individu ataupun pembeli, maknanya cukai tu tanggung sepenuhnya oleh pembeli. So, why not dipecah duakan, iaitu okey, dibawa ke sini. Okey, dibawa ke sini, okey, iaitu 150 tu masukkan, maknanya absorb dalam harga. Okey, 150 okey, masukkan dalam harga 2,000 tu. Okey, ditanggung oleh firma, firma tanggung, dan juga kemudian another RM50, okey, iaitu pembeli tanggung. Pembeli tanggung. Jadi bila 150 tu firma tanggung, bermakna firma akan masukkan dalam harga. Tapi tidak ada penambahan. 150 ini akan firma tanggung, maknanya firma akan masukkan dalam harga. Okey, so firma masukkan dalam harga RM2,000 tadi. So maknanya harga 2,000 tu tak berubah. Harga 2,000 tu tak berubah. Tapi dia menjadi kos pengeluaran. Semua macam faham ke tak faham? Faham? Aina faham nak? Aisyah? Okey. Baik. Realiti ya. Okey. Macam ni. Laptop 2,000 kan? Okey, harga laptop 2,000. Bila kita pecahkan, okey, bila kita pecahkan 2,000 tu, kenapa harga dia 2,000? Kerana kita kata kos pengeluaran. Okey, kos pengeluaran dia adalah, katakanlah kos pengeluaran ialah RM1,000.
Okey. Nak buat dia dengan LCD-nya, dengan dia punya apa? Dengan dia punya keyboard dia, dengan dia punya apa komponen-komponen. Okey, harga nak buat laptop tu sebenarnya 1,000. So another 1,000 lagi ialah margin untung. So margin untung adalah RM 1,000. Maka okey, sebab itu harganya menjadi 2,000. Itu faham Itu faham okey. Kenapa harga laptop 2,000? Sebab nak buat dia perlukan kos sebanyak RM1,000 dan firma tu nak untung sebanyak another 1,000. Okey. So itu kita faham. Tetapi apabila dikenakan cukai, okey, dikenakan cukai kat sini, maka firma masukkan dalam harga 2,000 tu menjadi apa? Menjadi kos. Jadi bermakna di sini, bila firma masukkan dalam harga 2,000 tu, so sebenarnya 2,000 tu apa yang ada? Iaitu sebenarnya ada kos pengeluaran. Okey, kos pengeluaran adalah tetap RM1,000. Tetapi ada kos cukai. Kos cukai RM150. So total dah berapa? RM1,150. Jadi margin untung dia berapa? Margin untung dia dah berkurang. Menjadi berapa? RM850 sahaja. Nampak tak? Jadi bila campurkan kedua-dua ini, so dapatlah harga 2,000. Betul? Jadi kos cukai ini telah dimasukkan dalam harga. Kos cukai itu dah dimasukkan dalam harga laptop tu. RM150 dah masukkan dah. Tapi dia akan efek pada untung lah. Untung berkurangan. Sebelum ni untung 1,000. Sekarang ni untung telah menjadi 850 saja. Tak apalah. Tak apalah as long as boleh jual lagi. Jadi another RM50. Kita tahu cukai sebenarnya total RM200. So cukai RM50 ni macam mana? So RM50 inilah yang ditanggung oleh pembeli. Jadi dimasukkan dalam harga ini. Menjadi apa? Menjadi harga baru. Harga baru apa? 2,050 unit. Okay. So itulah keadaan. Okay. Aina boleh faham dah? Zarif? Faham sikit? Okay, baik, bagus. Okay. Tak faham macam mana boleh bagi tahu. Faham Jadi kesimpulannya, okey, apa yang cikgu nak terangkan di sini kesimpulannya adalah okey, apabila dikenakan cukai, yang ini bila dikenakan cukai, maka dia akan menjejaskan harga jualan. Maknanya jumlah hasil akan terjejas. Okey, jualan hasil akan terjejas dan oleh sebab itu okey menyebabkan kuantiti juga akan dikurangkan, kuantiti penawaran akan berkurangan, kuantiti permintaan pun akan berkurangan sebab harga dia telah meningkat. Ini kesan-kesan dia. Sebab dengan cukai maka harga akan meningkat, maka unit permintaan dan unit penawaran juga akan terjejas. Dan ini juga akan menjejaskan jumlah hasil. Jumlah hasil juga akan terjejas. So itu yang kamu kena faham, iaitu kesimpulannya cukai akan menaikkan harga, mengurangkan kuantiti. Dan kalau dalam keluk akan beralih ke kiri. Seperti yang ini. Kalau kita lihat, iaitu keluk akan beralih ke mana? Ke sebelah kiri. Nampak tak? Jadi macam cikgu cakap tadi lah. Okay, beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar yang ini banyak. Maknanya yang ini beban cukai yang cikgu cakap tadi iaitu RM150 tadi. RM150 tadi.
Itu yang beban yang cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Manakala yang atas tu beban cukai yang ditanggung oleh pengguna ialah RM50. Begitu. Bermaknanya beban cukai kena pada dua-dua, tetapi yang lebih teruk adalah kepada pengeluar ataupun firma. Jadi tengok betul-betul flow dia. Flow dia adalah keluk penawaran ini asal, sebab itu S0 dengan S0, lepas tu ini D. So itu sebelum cukai. Tengok betul-betul macam mana kita baca. Kita tengok S0, kita tengok D, itu adalah permintaan dan penawaran sebelum cukai. Bila kena cukai, maka keluk akan beralih ke kiri. Kerana apa? Kerana harga akan naik. Okey, harga akan naik. Bila kena cukai, harga akan naik. Nampak tak harga naik? So bila harga naik, maka kuantiti akan berkurangan. Okey. Harga bila naik saja, kuantiti akan beralih daripada E0 ke E1. Nampak tak? Dia akan beralih ke E0 ke E1. Okey, maka terbentuklah iaitu garis penawaran yang baru. Dengan garis penawaran yang baru ini, maka ada juga soalan dia tanya tentang beban cukai. Manakah kawasan beban cukai? Secara umumnya, beban cukai itu adalah daripada persilangan harga baru, persilangan titik keseimbangan yang baru dengan penawaran ni, iaitu di sini, di sini kan. Yang ini persilangan yang baru dengan titik keseimbangan yang baru. Ini adalah kawasan cukai. Jadi kalau nak kenal mana satu kawasan cukai pengeluar, mana satu kawasan cukai pengguna daripada E0 ke E1 itu pengguna. Kawasan yang ini. Manakala daripada E0 dan ke bawah, maknanya dan ke B itu adalah cukai yang ditanggung oleh pengeluar. So itu perbezaan dia. Tapi ini untuk apa? Ini untuk anjal. Baik, macam mana kita tahu dia anjal, cikgu? Baik, anjal dia punya garisan D. Yang ini garisan D ini dia landai. Tahu landai? Garisan dia landai. Tahu landai? Landai maknanya dia tak curam. Dia macam tu. Okay. Jadi kenapa landai? Landai permintaan dia anjal sebab dengan sedikit perubahan harga akan menyebabkan perubahan kuantiti yang besar. Betul tak? Betul tak? Korang tengok ni. Dengan sedikit perubahan harga daripada P0 ke P1, sikit je, kecil je. Daripada sini sampai sini, sampai sini, itu kita kata perubahan harga. Tapi perubahan kuantiti besar daripada Q0 ke Q1. Maknanya this area lebih besar daripada this area. Perubahan kuantiti lebih besar daripada perubahan harga, itu dipanggil sebagai anjal. So ini untuk beban cukai, kesan cukai ke atas permintaan barang-barang anjal. Macam Finin Aisyah, Finin juga kah? Finin. Okey baik. Okey, baik. Kita lihat pula. Kalau permintaan tak anjal. Kalau tak anjal macam mana, cikgu? Tak anjal macam ni. Iaitu, apa bukti yang dia tak anjal, cikgu? Tak anjal apabila permintaan dia, garisan demand dia curam. Nampak tak ni? Ini dikatakan curam. Dia curam.
So, itu garisan permintaan tak anjal. Okey, baik. Dan kesan dia, macam cikgu cakap tadi, so apabila ini adalah D dan di sini adalah S kosong. Ini garisan S kosong. Baik, ini adalah kita kata sebagai keseimbangan yang asal. Apabila dikenakan cukai, maka P kosong naik ke P1 dengan kuantiti dengan harga yang besar, perubahan harga yang besar. Nampak tak? P kosong naik ke P1. Okey, naik ke P1. Jadi bila naik ke P1 di sini, maka keseimbangan beralih. S kosong akan beralih ke S1. Di sini. Dia jadi S1 di sini. Sudah buat yang baharu pula. Okey, sudah buat yang baharu. So, dah akan terbentuk S1 yang baharu sebab dia beralih ke kiri. Maka kalau kita lihat, walaupun perubahan harga yang besar, nampak tak ni? Perubahan harga yang besar kat sini, okey, tetapi kuantiti berubah dia sangat sedikit. Nampak tak? Kuantiti perubahan dia sangat sedikit. Okey, iaitu terlalu kecil. Q kosong akan beralih ke Q1. Jadi, kalau kita lihat, bila peralihan ini, okey, kita tahu bahawa, persilangan di antara dengan S kosong ini dengan titik keseimbangan baharu itu dikatakan sebagai ini kawasan cukai. Ini kawasan apa? Kawasan cukai. Namun, kalau kamu lihat kawasan cukai ini kawasan cukai. Namun kalau kamu lihat kawasan cukai ini, daripada E kosong, ke E1, perubahan harga dia besar. Kuantiti kecil. Perubahan harga dia besar. Dan ini adalah cukai yang ditanggung oleh pembeli. Pembeli akan bayar cukai kat sini. Manakala yang kecil ini pula beban cukai yang ditanggung oleh pengeluar. Iaitu di yang bawah tu. So, ini permintaan tak anjal. Contoh permintaan tak anjal apa? Iaitu contohnya sayur. Contohnya tepung. Contohnya apa lagi sayur, tepung, ayam, barang-barang keperluan. Betul tak? Kita belajar barang-barang tak anjal ialah barang-barang keperluan. Jadi kalau kamu perhatikan, perasan tak bahawa macam dulu baru-baru ni kan, daripada awal tahun, harga ayam naik. Kamu tahu kan harga ayam naik daripada RM7.90. Sekarang ni naik sampai RM9.90. Sekilo. Sebelum ni RM7.90, sekarang ni naik RM9.90. Kalau kamu tolakkan RM9.90 tolak RM7.90, dia adalah RM2, betul? So kalau kamu bahagikan RM2 itu bahagikan dengan 7.9, berapa peratuskah yang naik? Sebenarnya jumlah kenaikan dia adalah sebanyak sebanyak berapa? Iaitu sebanyak 20, nampak tak? 25%. 25%. Bukan 10%, 25%. Kenaikan RM7.90 hingga RM9.90. Kita kata, tak adalah banyak juga. Memang tak ada banyak. Tapi kalau kita kira daripada percentage, 25% tau. 25%. Dan 25% itu, kalau kamu tengok, adakah menjejaskan bilangan ayam yang mak kamu beli kat kedai? Adakah mak kamu kurangkan beli ayam? Ataupun still beli ayam dengan kuantiti yang sama? Adakah mak kamu, ayah kamu beli ayam dengan kuantiti yang sama ataupun mungkin dia kurangkan atau tak beli ayam dalam tempoh berapa bulan?
Kurang lah. Okey, ada yang kurang beli ayam okey, bagaimana dengan Aina dengan Aisyah? Ada tak? Okey, mak ayah kamu mengurangkan pembelian ayam. Okey. Ya, ada kurang. Tetapi pengurangan tu tak banyak. Okey, pengurangan tu tak banyak. Sebab apa? Sebab dia barang keperluan. Kalau dia tak beli ayam mentah pun, dia akan beli lauk ayam juga. Betul tak? Lauk yang dah siap. Beli lauk yang dah siap, lauk ayam juga. Kan? Kadang-kadang, tak nak lah masak ayam hari ni kan. Tak nak beli ayam lah. Habis tu, jom kita makan KFC. Makan ayam juga. Betul tak? Tu contoh dia. Ataupun kadang-kadang, hari ni tak nak makan nasi lauk ayam lah. Habis tu, jom kita makan burger. Burger apa? Burger ayam juga. Maknanya apa? Maknanya permintaan ayam tu tetap ada. Perasan tak? Perasan Zarif, Aina dan juga Aisyah? Ah, Perasan kan? Jadi bermakna kita katakan bahawa barang-barang keperluan seperti ayam, sayur apa semua, ianya sebenarnya adalah barang yang tidak anjal. Naiklah macam mana pun, okey, kuantiti permintaan terhadap ayam akan terus tinggi. Okey, kurang perubahan dia. Jadi itu barang yang tidak anjal. Jadi bila tidak anjal, okey, kalau kita lihat, okey, paling penting bila RM7.90 tu naik kepada RM9.90, okey, beban cukai itu ditanggung oleh pembeli. Nampak tak? Kita yang membeli ni, okey, akan terasa kesan cukai itu. Kerana apa? Okey, beban cukai itu yang ditambah itu, okey, kita yang kena bayar, pembeli yang kena bayar. Hanya sedikit sahaja yang dikenakan kepada pengeluar. Sebab apa? Sebab dah memang barang tu tak anjal. Barang tu tidak anjal. Jadi sebab itu kalau kita lihat, okey. Rupa-rupanya barang-barang ni memang sebab orang kata apa? Sebab itulah mahal. Sebab kita yang kena tanggung cukai dia. Kita yang kena tanggung cukai. Itu sebenarnya. Baik. So, kamu perhatikan betul-betul, okey, apakah perbezaan di antara permintaan anjal, okey, dan kesan cukai, serta kamu lihat permintaan yang tak anjal dan kesan cukainya. Okey, nampakkan perbezaan itu supaya kamu ingat, okey, tentang perbezaan. Baik, jadi kesimpulannya untuk permintaan tak anjal, beban cukai pengeluar lebih kecil daripada beban cukai pembeli. Okey, itu kalau permintaan tak anjal. Baik. So, satu lagi yang kita nak tengok iaitu subsidi. Apa itu subsidi? Subsidi ialah pemberian oleh kerajaan kepada pengeluar. Ingat pemberian subsidi ialah pemberian bantuan daripada kerajaan kepada pengeluar untuk mengurangkan kos pengeluaran. Jadi pada waktu ini, keluk penawaran ataupun SS akan beralih ke kanan, maknanya ke kanan, dan jumlah subsidi yang akan dinikmati, mana jumlah subsidi yang akan dinikmati oleh pengeluar dan pembeli dia bergantung kepada keanjalan harga permintaan dan penawaran. Macam tadi, kalau kita lihat jumlah cukai, okay, bergantung kepada siapa yang akan kena bayar. Kalau untuk barang anjal, okey, barang anjal banyak yang ditanggung oleh pengeluar. Tapi kalau barang tak anjal, maka beban cukai ditanggung banyak oleh pembeli. Dalam kes subsidi macam mana pula? Dalam kes subsidi sama juga. Dia bergantung kepada permintaan anjal atau tak anjal. Contoh, okey, permintaan anjal dan juga subsidi. Okey, so kita tengok dulu. Okey, ini anjal. Permintaan dia, okey, garis permintaan dia landai. Okey, landai. Dan ini, S0. Okey, ini garisan penawaran yang asal. Baik, apabila kerajaan beri bantuan keuangan. Bila kerajaan beri bantuan keuangan kepada firma,
maka kuantiti, okey, kerajaan ataupun firma akan tambahkan kuantiti daripada Q0 ke Q1, akan tambahkan kuantiti. Sebab apa? Dah ada bantuan keuangan. Jadi pengeluar akan tambahkan kuantiti. Bila tambahkan kuantiti, maka garis asal S0 akan beralih menjadi S1. Dia beralih ke sebelah kanan. Dia beralih ke sebelah kanan. Kenapa beralih ke sebelah kanan? Sebab dia ikut Q1 ni, kuantiti. Okay, dia beralih ke Q1. Okay, maka yang ini Q1 maka okay, S0 akan beralih ke S1. Membentuk keseimbangan yang baru. Sebab apa? Sebab apa? Memang kena ikut. Okey, baik. Sebenarnya memang dia kena ikut. Okey, iaitu apabila dia kesan dia bila kerajaan bagi subsidi kepada pengeluar, maka okey, memang itu sebabnya. Bila kerajaan bagi subsidi pengeluar kepada pengeluar, subsidi ni dalam bentuk duit tau. Kalau contohnya katakan kerajaan bagi okey, duit sebanyak 1 juta. Okey, untuk membantu kamu dalam pengeluaran, maka dengan duit tambahan itu, apa yang akan pengeluar buat? Pengeluar akan tambahkan kuantiti. Tambahkan kuantiti. Sebab dah ada duit tambahan. Jadi sebab itu dia beralih ke Q1. So bila tambah kuantiti, maka garis S0 tu akan beralih ke S1. Maknanya okey, penawaran kuantiti telah bertambah, maka penawaran pun akan beralih ke kanan. Okey. So bila beralih ke kanan ni, kalau kita lihat, okey, apa yang berlaku di sini iaitu subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. Maknanya bilangan yang dinikmati oleh pengeluar ialah daripada A ke B ni, maknanya persilangan Q1. Okey, Q1 ni dengan B, okey, iaitu penawaran asal dengan dengan keseimbangan baru. So ini adalah kawasan subsidi. Okey, ini adalah kawasan subsidi. Daripada persilangan garis kuantiti dengan S0 tu berserta dengan titik keseimbangan yang baru. So ini this area adalah area untuk subsidi. Tetapi subsidi untuk firma dan pengguna macam mana? Okey. Di antara E0 dengan E1, ini adalah subsidi yang akan dinikmati oleh pengguna. Manakala daripada A sampai ke P0 harga asal, ini akan dinikmati oleh pengeluar. Maknanya pengeluar akan dapat duit. Contoh 1 juta Pengeluar dapat duit 1 juta. So dia tambahkan pengeluaran kuantiti dan dia juga akan turunkan harga. Sebab itu bila kuantiti beralih, harga pun turun. Perasan tak? P0 ke P1. Kuantiti beralih, maka harga pun turun. Harga pun turun mengikut permintaan ini, garisan D. Mengikut permintaan garisan D. Jadi, kalau kita lihat di sini, maka dengan D ini, kalau kita lihat ini D, maka bila dia beralih ke situ, maka terbentuklah harga baru P1. Jadi, di antara harga lama dengan harga baru, itulah subsidi yang dinikmati oleh pengguna. Maknanya harga baru lebih murah lah. Mungkin contoh macam barang-barang macam kita ambil laptop tadi, barang yang anjal kan. Kalau katakan RM200, kemudian kerajaan bagi subsidi, 10%. So RM200, diberikan kepada pengeluar. Maka, margin untung dah banyak sebab kos pengeluaran dah berkurangan. Kos pengeluaran berkurangan, maka pengeluar akan turunkan sedikit harga.
Okey, daripada RM2,000 mungkin turunkan kepada RM1,950 ataupun RM1,900. Jadi perbezaan harga asal dengan harga baru itulah subsidi yang dinikmati oleh pengguna sebab pengguna bayar dengan harga lebih murah. Itulah lebih kurangnya permintaan anjal. Faham ke tak faham? Menong korang ni. Tengok benda ni memang menong korang ni. Faham ya? Ingat satu konsep, cukai akan menaikkan harga, akan menaikkan kos pengeluaran, okey, dan menurunkan kuantiti permintaan. Tapi kalau subsidi, dia akan mengurangkan kos pengeluaran dan menambahkan jumlah hasil. Jadi itu antara kita kata fakta-fakta yang kamu perlu ingatlah. Subsidi lagi senang faham daripada cukai. Ya, sebab subsidi kita faham sebab kita alaminya. Kita dapat rasakan bila subsidi harga barang tu dikurangkan kerana subsidi kerajaan. Maka kita kata, oh untunglah. Hari tu harga barang tu, harga laptop tu RM2,000. Sekarang aku beli RM1,950 je. Kan dah ada diskaun. Bila tanya firma kenapa ada diskaun? Oh, kerajaan bagi subsidi pada kami. Jadi kami kurangkanlah harga. Gitu lebih kurangnya. Gitu lebih kurangnya. Jadi dengan pengurangan harga itu, pengurangan tu sebanyak RM50 ke RM100 itu dinikmati oleh pengguna. Dan pengeluar, kos pengeluarannya telah dikurangkan. Okey. Dan ini adalah permintaan anjal dan subsidinya. Kalau permintaan tak anjal macam mana cikgu? Kalau permintaan tak anjal macam ni lah. Okey. Okey. Contohnya kalau kita lihat di sini. Ini bukti bahawa permintaan dia tak anjal. Iaitu yang ini. So, keluk dia adalah curam. Keluk dia curam. Kalau keluk curam, dia memang tak anjal. Dan juga kalau kita lihat, di sini adalah kuantiti ataupun penawaran asal. S0. Bila kerajaan bagi subsidi, maka kita tahu bahawa kuantiti akan ditambah. Kuantiti akan ditambah daripada S0 ke S1. Q0, Q1 bertambah kat sini. Maka keluk itu akan beralih ke kanan. S0 ke S1 kita tahu dia akan beralih juga. Tetapi kita lihat perubahan harga dia. Daripada P0 turun ke P1 dengan saiz yang besar. Saiz yang besar. Jadi yang ini tak anjal. Iaitu yang ini kawasan pengeluaran kawasan subsidi. Daripada titik persilangan B ini sampailah ke titik keseimbangan, ini kawasan subsidi. Kawasan subsidi. Dan perbezaan harga P0 ke P1 itu adalah kawasan subsidi yang dinikmati oleh pengguna. Manakala sedikit sahaja subsidi yang dinikmati oleh pengeluar daripada E0 ke kuantiti penawaran baharu iaitu ke kuantiti penawaran lama iaitu B0. So, kalau kita lihat penggunalah yang banyak menikmati subsidi. Contoh barang ini mana cikgu? Contoh barangnya ialah seperti minyak kelapa sawit. Bila minyak kelapa sawit kerajaan berikan subsidi, maka subsidi yang besar itu sebenarnya dinikmati oleh pengguna. Contoh macam minyak kelapa sawit itu bila harga sebelum ini RM42.90. RM42. Sekarang ni boleh turun kepada RM35. RM35. Jadi situ lebih kurang adalah dalam 20% juga tu. 20% penurunan. Dan penurunan yang besar itu dinikmati oleh pengguna.
Pengeluar sebenarnya menikmati subsidi yang sedikit saja. Tak banyak pun. Tak banyak pun. Jadi, subsidi yang dinikmati oleh pengeluar lebih kecil daripada subsidi pembeli. Jadi, kesimpulannya, kamu kena lihat kalau permintaan untuk subsidi, permintaan anjal akan menyebabkan pengeluar yang akan menerima subsidi. Pengeluar lebih besar menikmati subsidi berbanding pembeli kalau untuk barang anjal. Kalau barang tak anjal, kamu just bayangkan, kalau barang anjal macam laptop. Okey, laptop. Okey, jadi kerajaan akan berikan subsidi kepada pengeluar. Jadi pengeluar lah yang menikmati banyak subsidi tersebut dan pengguna menerima menikmati subsidi dengan jumlah yang sedikit. Tetapi kalau permintaan tak anjal, contoh macam minyak kelapa sawit, contoh macam beras, contoh macam tepung, penurunan harganya, subsidi bila kerajaan bagi pada pengeluar, maka akan menyebabkan turun harga, dan turun harga itulah kita kata subsidi yang dinikmati oleh pengguna. Pengguna punya subsidi mungkin dirasakan lebih besar berbanding dengan subsidi yang dinikmati oleh pengeluar. So itu permintaan anjal dan subsidi lah. Okey. Itu subsidi, dan kita telah lihat, yang pertama sekali kita telah lihat tentang kesan percukaian, kesan cukai terhadap permintaan anjal dan kesan cukai terhadap permintaan tak anjal. Dan satu lagi kita telah lihat subsidi terhadap permintaan anjal dan subsidi terhadap permintaan yang tak anjal. Dia ada perbezaan, dia ada empat perkara. Jadi itulah yang kita telah lihat, kesan-kesan subsidi dan cukai. Ada soalan nak tanya? Ya, ada soalan nak tanya tak? Aina, Aisyah? Tak ada? Aina, Aisyah nak tanya apa-apa? Boleh ke ni? Okey, baik. Baik, Aina. Okey, baik. So, dengan itu, maka kita telah tamat bab yang kedua. Iaitu berkaitan dengan pasaran. So kita recap balik apa yang kita belajar tentang pasaran. Sebenarnya apa yang kita belajar tentang pasaran ialah yang pertama sekali tentang permintaan. Apa itu permintaan? Kena ingat betul permintaan itu apa? Iaitu keinginan dan kemampuan seseorang untuk membeli sesuatu barang pada satu tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Itu permintaan. Dan paling kena ingat hukum permintaan. Hukum permintaan. Ingat hukum permintaan biasanya harga dengan kuantiti, yang mana kuantiti diminta itu dia akan berhubungan negatif ataupun songsang. Ya. Kemudian kita telah lihat keluk permintaan, iaitu permintaan individu. Kemudian kita telah tengok permintaan pasaran, macam mana rupa bentuk permintaan pasaran. Ya. Dan kemudian kita juga telah lihat penentu permintaan, apakah yang menentukan permintaan tersebut. So penentu permintaan ada dua. Ingat harga barang itu dan juga bukan harga barang itu. Iaitu faktor-faktor lain seperti harga barang lain, cita rasa, pendapatan pengguna, jangkaan harga masa depan, musim dan sebagainya. Itu penentu permintaan. Dan kemudian kita juga telah mempelajari perubahan kuantiti diminta dan perubahan permintaan. Ingat istilah tu yang membezakan dia. Kalau perubahan dalam kuantiti diminta, maka sebabnya adalah harga barang itu sendiri. Tapi kalau perubahan permintaan, maka sebabnya adalah bukan harga barang itu. So itu perbezaan yang ketara. Ya, istilah kuantiti diminta dengan permintaan.
Baik. Kemudian kita juga telah melihat hukum penawaran. Di mana hukum penawaran, apa itu penawaran? Dan kena ingat penawaran dia punya hubungan adalah positif ataupun hubungan secara langsung. Dia hubungan secara langsung. Dan juga kalau kita lihat keluk penawaran firma dan pasaran, iaitu kita tahu bahawa penawaran ini adalah apa maksud penawaran, iaitu kuantiti sesuatu barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh sesebuah firma pada satu tingkat harga tertentu dalam jangka masa tertentu. Jadi kalau kita lihat, ingat keluk permintaan dia mencerun ke bawah dari kiri ke kanan. Kalau keluk penawaran mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Dan penawaran pasaran maknanya penawaran yang ditawarkan oleh lebih daripada satu firma. Jadi contoh keluk penawaran pasaran. Dan penentu penawaran sama macam tadi, ada penentu permintaan. Penentu penawaran terdiri pada dua, iaitu harga barang itu dan juga bukan harga barang itu. Ya. Dan kalau kita lihat, perubahan penawaran ini pun sama juga. Perubahan dalam kuantiti ditawar. Kuantiti ditawar perubahan itu kerana apa? Kerana harga barang itu sendiri. So graf dia satu je. Tapi kalau perubahan penawaran, disebabkan oleh bukan harga barang itu sendiri. Dan biasanya dia ada lebih daripada satu kilo. Dia ada 2 atau 3 kilo. Ya. Itu perubahan penawaran. Dan kemudian bila belajar permintaan, belajar penawaran, barulah digabungkan kedua-duanya menjadi keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran, apa itu pasaran? Iaitu tempat di mana penjual dan pembeli berinteraksi untuk menjalankan urus niaga, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Dan keseimbangan pasaran berlaku apabila GD is equal to SS. Maknanya permintaan sama dengan penawaran. Ya. Dan ini contoh-contoh dia. Dan ada juga ketidakseimbangan pasaran. Ketidakseimbangan pasaran kamu kena faham bahawa iaitu titik keseimbangan memang di tengah-tengah ni. Ini titik keseimbangan. So yang di bawah ni dan di atas ni, itu semua adalah kawasan ketidakseimbangan. Sama ada berlaku lebihan permintaan ataupun lebihan penawaran. Biasanya yang atas lebihan penawaran dan yang bawah lebihan permintaan. Itu je. Tak ada ubah-ubah pun. Tak ada Baik. Perubahan keseimbangan, macam mana dia boleh bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Kita tahu ada banyak faktor perubahan-perubahan permintaan ini. Dan begitu juga perubahan penawaran juga boleh berlaku. Ingat, kalau perubahan permintaan, apa yang bergerak? D yang bergerak. D0 ke D1, S tak bergerak. Tapi kalau perubahan penawaran, S yang bergerak. D tak bergerak. Jadi itu kamu kena faham. Perubahan penawaran. Dan baru kita masuk kepada keanjalan, iaitu mengira keanjalan di harga permintaan. Dan kemudian kita lihat permintaan anjal dan tidak anjal. Apakah sifat-sifat harga permintaan anjal dan tidak anjal? Dan kemudian kalau kita lihat apakah penentu-penentu keanjalan harga permintaan, dan juga hubungan antara keanjalan harga permintaan dengan jumlah hasil, macam mana kita nak tambahkan hasil, adakah naikkan harga ataupun turunkan harga, bergantung kepada keanjalan barang. Baik, begitu juga keanjalan harga penawaran pun sama juga, diminta untuk dikira. Dan kemudian kita akan lihat keanjalan harga penawaran dan penentu-penentu keanjalan. Dan hari ini kita sambung dengan apakah kepentingan keanjalan untuk firma. Untuk yang pertama, untuk menambahkan jumlah hasil.
sama ada dengan menjual lebih banyak kuantiti barang ataupun dengan menaikkan harga barang. Bergantung pada jenis keanjalan harga barang. Dan untuk kerajaan, okay, penting untuk menjalankan polisi cukai dan juga subsidi. Supaya kita lihat, contoh macam percukaian, permintaan anjal, kesan cukainya lain. Kesan cukainya akan banyak ditanggung oleh pengeluar. Okay. Tapi kalau permintaan barang yang tak anjal, okay, beban cukai banyak ditanggung oleh pembeli. Okay. Sedikit saja yang ditanggung oleh pengeluar. Dan untuk subsidi pun sama. Okay, di mana kalau kita lihat subsidi adalah bantuan kerajaan, dan untuk permintaan anjal, kita tahu subsidi banyak dinikmati oleh pengeluar. Tapi kalau untuk permintaan tak anjal, subsidi banyak dinikmati oleh pengguna. Jadi itulah tentang bab yang kedua, iaitu berkaitan dengan pasaran. Keseluruhan topik pasaran. Baik, ada soalan nak tanya? Okey, Zarif, Aisyah dan juga Aina. Ngantuk lah pula petang ni. Dah minum kopi pun ngantuk. Okey. Dan kamu semua dah masuk bab 3 dah. Okey, bab 3 iaitu berkaitan dengan sistem kewangan, perbankan. Oh, dah masuk dah Okey, tak ada belum lagi. Oh, belum lagi. Oh, Zarif belum lagi. Aisyah, Aina dah masuk bab 3 dah. Sistem kewangan, wang dan juga bank. Oh, dah. Okey, 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 okey. Oh, dah. Okey. Kalau begitu, cikgu patut tinggalkan kamu dengan ni lah. Dengan soalan latihan daripada bab 2. Okey tak? So, cikgu tapi okey, ada tapi tak habis lagi. Oh, tak apa. Bab 3 kita akan masuk nanti. Tapi sebelum itu, insyaAllah minggu depan kita akan buat untuk latihan latihan daripada bab yang kedua ni. Okey, dan kemudian seterusnya baru cikgu berikan nota untuk bab yang ketiga, iaitu wang dan juga sistem perbankan dan sebagainya. So kita akan buat latihan dulu. Okey, latihan untuk bab yang kedua ini. Sekadar belajar saja tak boleh, kita kena buat